teknologi makanan. Cikgu ulang nutrisi dan teknologi makanan. Lepas tu, antara kawan-kawan yang ada di dalam grup ini, ada ke tak sesiapa yang tak jelas? Tidak jelas dengan apa yang cikgu cakap sekarang. Maksudnya ada masalah audio. Kalau ada, sila bagi tahu sekarang ya. Kalau tak ada, cikgu anggapkan kelas boleh berjalan seperti biasa. Chang Yen ni, jelas ke tak? Just tulis kat dalam chat box pun tak apa. Rasanya jelas ke tak apa yang cikgu cakap? Boleh kan? Jelas ya? Okey, terbaik. Okey, minggu lepas kita telah didedahkan mengenai nilai tenaga dalam makanan. Okey, unit yang kita guna untuk tenaga dalam makanan, jaranglah bukan kata tak guna. Kita guna Joule juga, Joule, tapi untuk makanan biasanya kita akan tukarkan kepada unit kalori. Unit kalori. Okey, unit kalori ini adalah unit untuk pengiraan tenaga dalam makanan. Okey, 1 kalori adalah sama dengan 4.2 Joule tenaga. Cikgu, macam mana nak kira tenaga itu? Pertama, kita dah diperkenalkan dengan alat ukur yang khas, iaitu kalorimeter bom. Kalorimeter bom. Jadi, sebelum cikgu pergi secara mendalam, cikgu nak sekali lagi minta supaya kawan-kawan semua ataupun murid-murid semua ni, cikgu buka Google Classroom sebentar. Okey, sorry kejap je. Jadi minta tolong supaya kalau tak boleh buat, bagi tahu. Okey, turn in, letak kat private comment cikgu. Saya tak ada duit nak melawat kat McDonald. Saya faham. Janji jangan tak buat. Kalau tak buat, sayanglah, cikgu akan bagi kosong markah je kalau tak hantar. Okey, contoh cikgu dah minta semua pergi carikan senarai makanan dia telaga di dalam McDonald. Sebab biasanya di dulang makanan yang dia bagi itu adalah satu senarai makanan bersama dengan nilai tenaga. Kalori itu, kalau tak ada pun sila baca, cikgu pun ada bagi contoh kat sini. Okey, cikgu pun ada minta supaya murid-murid semua buat pengiraan. Ada 2 hantar tanya, terima kasih. Dan cikgu juga dah bagikan komen sebab cikgu minta anda semua mengira tenaga yang diperlukan. Tenaga yang diperlukan oleh setiap individu berbeza. Okey, macam cikgu berbanding dengan kamu, cikgu saiz besar, cikgu lelaki, cikgu umur 35, cikgu jenis orang yang aktif, sentiasa bersenam. Jadi, cikgu perlukan tenaga yang lebih. Dan macam mana kita nak kurangkan berat badan. Jadi, ketika anda buat rancangan, kalau boleh, contoh cikgu buka yang Nurul Afifah. Terima kasih Nurul Afifah sebab dah hantar ni. Okey. Kalau kita tengok, minta izin Nurul Afifah binti Sabir supaya cikgu gunakan contoh kamu juga. Ya, apabila kamu kira, kamu memerlukan 3,225 kalori. Cikgu kurang yakin sebenarnya. Kalau 3,000 maksudnya, kalau untuk perempuan biasanya saiz berat badan itu dah lebih 100 kg. Jadi harap Nurul Afifah nanti cikgu jumpa betul lah. Kiraan itu cikgu siap bagi dan link itu, kamu boleh kira. Yang penting jumlah tenaga yang diperlukan. Okey. Jadi kalau kita nak kurangkan berat badan, cikgu sekali lagi cikgu pertama cikgu suspek yang 3,225 ini untuk Nurul Afifah, rasanya sebelum ni 1,000 lebih itu logik. 3,200 adalah untuk orang yang agak berat saiz besar lah. Jadi andaikan 3,200 itu betul. Jadi kalau cadangkan makanan yang boleh turun berat badan. Kalau nak turun berat badan, inilah kita cakap. Kita tak boleh makan bilangan ataupun jumlah tenaga yang sama. Kita tak boleh makan jumlah tenaga yang sama. Kita harus makan kurang daripada itu dan seboleh-bolehnya kurang dalam 10 atau 20% macam Yap Hambun ini. Yap Hambun pun terima kasih, tapi Yap Hambun dia cadangkan makan, kalau tak silap saya dia punya makanan tak kurang 10% lah. Badan dia 2,700 perlukan tenaga.
dia makan 2,600. Ya, boleh kurang berat badan, tapi kalau tak sampai 10%, dia akan ambil masa yang sangat panjang. Jadi kamu boleh kekalkan makan macam ni untuk setahun. Jadi untuk sesiapa yang nak kurang berat badan, seboleh-bolehnya makan kurang 10 ke 20% daripada jumlah tenaga yang diperlukan oleh badan. Jadi cikgu harap kalau anda tak boleh pergi MACD pun, sekurang-kurangnya buat assignment ini supaya anda faham untuk kurangkan berat badan bukannya bermaksud cikgu saya tak makan pagi, cikgu saya tak makan tengah hari, cikgu saya tak makan malam. Bukannya. Mana-mana makanan sarapan pagi ke tengah hari ke makan malam kamu cuba tak makan, mungkin pada awal umur kamu tidak mengalami apa-apa masalah kesihatan. Tapi untuk orang yang dah tua macam cikgu ataupun umur cikgu dan ke atas, di situlah penyakit ataupun korang kata sakit badan lah untuk mereka yang mengamal diet yang cara salah. Mengamal diet, cara pemakanan yang salah. Maksudnya skip sarapan pagi, skip tengah hari ataupun skip makan malam. Ini yang akan memberikan kesan ketika anda umur dah tua ataupun naik nanti dapat contohnya gastrik. Masalah ini penyakit gastrik lah. Maksudnya sakit perut disebabkan asid perut yang lebih, melukakan perut ataupun dinding perut, itu ini semua. Jadi cuba buat, cuba fahami dan cikgu betul-betul mengharap anda mengamalkan apa yang telah dipelajari di dalam hidup. Bukannya belajar sains setakat kelas sains, lepas tu lupakan semua. Lepas tu cakap oh ini bukan sains, semua bukan sains. Okey. Boleh faham ke tak? Yihui boleh faham? Boleh. Boleh ya? Jadi cikgu sambung sekarang. Okey. Jadi kalau anda telah buat, kamu telah buat pengiraan jumlah tenaga ataupun kalori yang diperlukan oleh badan kamu. Okey, di situlah kamu tahu kalau anda makan lebih, kamu akan jadi gemuk. Makan kurang, kamu akan jadi kurus ataupun menjadi berat badan turun. Jadi untuk mereka yang makan, contohnya lebih melampau, okey, dia akan menjadi obese. Murid-murid sekalian, izinkan cikgu perkenalkan perkataannya, jangan gunakan gemuk dalam exam. Obese. English obese lah. Okey. Jadi obesity ataupun obese ini, dia bukan satu penyakit. Okey, cikgu ulang ya, dia bukan satu penyakit. Dia adalah satu masalah kesihatan yang akan mendatangkan penyakit-penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, arteriosklerosis, stroke dan serangan penyakit jantung. Cikgu, apa semua ini? Nanti cikgu akan terangkan pada muka surat seterusnya, iaitu 54. Muka surat 54 buku teks ya. Cikgu berharap walaupun mungkin anda tak ada skrin ataupun laptop yang canggih ataupun handphone yang kecil, anda bolehlah bukakan buku teks dan setiap kali cikgu memang akan sebut muka surat yang cikgu sekarang tengah ajar. Muka surat 53 cikgu sekarang tengah tengok pasal yang kurang berat badan dan obes. Kalau anda makan tenaga yang jauh kurang daripada yang diperlukan, ya kamu akan jadi kurus. Tapi kurus itu kita akan kata kurang berat badan lah secara saintifik. Jadi kita akan pergi kalau anda makan lebih. Kalau anda makan lebih kalori yang diperlukan oleh badan, ya obesity, akan mendatangkan, cikgu, apa itu penyakit tersebut ataupun masalah kesihatan obesity. Murid-murid sekalian, okey, ini adalah nama yang kamu perlu tahu. Tengok muka surat 54. Obesity, okey, berpunca daripada makan makanan yang tinggi nilai kalorinya secara berlebihan.
untuk jangka masa yang panjang. Ya, cikgu, kalau saya hari ini makan lebih, besok saya makan biasa balik, dia tak akan datang ataupun tak akan mendatangkan obesity. Namun, kalau kamu tiap-tiap hari makan MACD dan dengan nilai tenaga yang tak terkawal, kamu akan makin gemuk. Gemuk dan gemuk, akhirnya akan menjadi obesity. Jadi, cikgu, adakah tak istilah yang saintifik untuk kita menerangkan obesity? Kamu telah belajar di PJPK atau PJK, sekolah di mana anda diminta untuk mengambil berat badan bersama dengan tinggi badan anda. Di situ ada kiraan yang khusus. Kiraan yang khusus sama ada kamu adalah orang yang obes ataupun tidak. Jadi buat betul-betul ketika anda datang balik semula ke sekolah untuk buat PAJSK lah. Di situ kamu akan diminta untuk sekali lagi kira berat, mengukur berat badan sekali dengan tinggi badan dan mengira sama ada kamu adalah orang yang obesity ataupun tidak. Jadi kesan dia akan meningkatkan risiko menghidap penyakit seperti diabetes, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Cikgu sekarang nak pergi ke arteriosklerosis. Arteriosklerosis. Kali kedua cikgu sebut dah ya. Arteriosklerosis ada banyak bentuk. Tapi satu saja yang kamu perlu ingat sekarang iaitu arteriosklerosis. Tadi arterio. Sekarang cikgu sebut arteriosklerosis. Cikgu, apa beza dia? Okey, sebenarnya ada beza. Tapi dalam silibus anda, dia nak anda faham apa itu arteriosklerosis. Jadi apa itu arterio? Kalau kita makan makanan yang mempunyai lemak yang tinggi, cikgu ulang lemak yang tinggi. Cikgu sekarang nak lukiskan satu salur darah ya. Tengok pada skrin anda sekarang. Cikgu lukiskan salur darah. Pergerakan salur darah ini adalah dari kiri ke kanan. Jadi apabila kita buat keratan rentas, kita potong. Okey, kita potong ya. Jadi kita akan dapat satu gambar. Kita akan dapat satu gambar bulat. Ini ada dinding arteri ataupun dinding salur darah. Murid-murid tengok tengok pada skrin anda ya. Andai kata ini adalah salur darah. Salur darah ada 3 jenis secara am. Okey, cikgu ulang ada 3 iaitu arteri, vena dan kapilari. Jadi kamu boleh nampak sekarang skrin itu. Cikgu, jadi apa itu arteriosklerosis? Cikgu, awak tak buka itu skrin. Cikgu tak buka skrin? Oh, cikgu tak buka untuk yang apa benda ya? Skrin tu ke? Terima kasih ya. Okay, thank you. Terima kasih kerana anda mengingatkan cikgu. Jadi, apabila anda berada di muka surat 54 ya. Okay, 54. Jadi sekarang tengok pada skrin. Okay, murid-murid sekalian. Salur darah ya. Yang kiri itu adalah gambar dari sisi atau melintang. Yang kanan itu keratan rentas. Apabila kita potonglah tengah-tengah, itu yang kita nampak. Kalau kita makan banyak kolesterol, makanan yang bersumberkan lemak secara banyak, okey, apa akan terjadi? Murid-murid, kalau kita makan banyak lemak, di sini dia akan bentuknya sumbat. Okey, bentuknya nanti kamu perlu namakan benda ini ya, cikgu akan bagi yang nama terus. Cikgu, apakah nama benda ini yang menyumbatkan salur darah ini? Kita secara am kita panggil dia sebagai plak. Plak ini biasanya disebabkan oleh kolesterol yang berlebihan. Murid-murid harus ingat dia, kita telah belajar 2 istilah yang penting pada kelas sebelum ni. Pertama panggil gizi seimbang, kedua panggil malnutrisi. Malnutrisi. Kita perlukan lemak. Cikgu tak cakap jangan makan lemak ya. Kita perlukan lemak. Masalahnya sekarang adalah kita makan berlebihan lemak untuk jangka masa yang panjang. Ya ke cikgu? Ada orang tiap-tiap hari makan nasi lemak, tak apa. Tapi dia sekali makan juga dengan pisang goreng, ayam goreng, apa panggil tu? Keropok, semua benda goreng. Dan juga tidak lupa aiskrim. Dan juga margarin, sapu atau roti. Jadi benda ini
memerlukan anda peka. Bab ini nutrisi dan teknologi makanan adalah untuk anda belajar supaya kamu ada kesedaran. Okey, oh ya ke saya makan banyak lemak ke? Itu kamu sendiri pergi kaji sebab setiap orang pemakanan berbeza. Okey, jadi kalau kita makan makanan yang bersumberkan lemak dan kolesterol yang tinggi untuk jangka masa yang lama, dia akan bentukkan plak yang menyempitkan lumen salur darah, menyempitkan lumen salur darah, yang maksudnya lubang yang kat tengah-tengah itu. Jadi cikgu nak tanya murid-murid, kalau dia dah jadi sempit, sel-sel darah ataupun darah boleh ke mengalir dengan efektif? Boleh ke darah mengalir dengan baik? Murid-murid, rasanya boleh tak? Kurang? Ya, terima kasih Haris. Syaratan ada? Syaratan? Siapa lagi nak jawab? Cikgu nak cakap, kalau salur darah kita menjadi sempit, diameter salur darah menjadi sempit, rasanya darah akan mengalir dengan baik ataupun tidak? Siapa nak jawab seorang lagi? Wong Kang Hao? Wong Kang Hao? Wong Xing Yen? Wong Xing Yen boleh tolong jawab tak? Okay, Kang Hao dan Xing Yen. Jadi, darah boleh mengalir dengan baik ke tak baik, Xing Yen? Baik ke tak baik? Ataupun tak baik? Cakap je. Ya? Jadi, kalau salur darah kita tak baik, ya. Jadi, bukan tak baik, tanda soal lah. Memang tak baik pun. Maksudnya, darah akan mengalir dengan kurang bagus. Okey. Jadi, kalau kurang bagus, cikgu nak tanya juga, tekanan darah akan jadi tinggi ataupun rendah? Jadi, kalau dia dah sumbat, diameter jadi kurang, darah mengalir dengan tak bagus, tekanan darah jadi tinggi ataupun rendah? Siapa nak jawab? Terima kasih. Tinggi. Terima kasih. Wong Xing Yen. Ya. Jadi dia akan jadi tekanan darah tinggi. Bayangkan sekarang murid-murid yang saya hormati, kalau ini adalah jantung. Cikgu lukiskan pada skrin. Siapa yang tak nampak skrin tu sekali lagi bagi tahu cikgu, kadang-kadang memang syok sendiri. Ada sekali juga cikgu mengajar, cikgu lupa bukakan mikrofon. Jadi ini ada buka kan? Jelas, nasib baik. Lupa buka mikrofon untuk masa yang agak lama lah, 5 minit kot. Jadi kesian lah. Kesian pada cikgu, malu juga ya. Murid-murid pun tak tahu dengar ke apa. Okey, cikgu sekarang lukiskan dua benda dulu. Yang penting, ini adalah jantung. Cikgu ini bukan jantung lah, nampak macam buah je. Ya. Cikgu nak sebenarnya lukis cantik, tapi bukan itu adalah perkara yang penting. Andai kata ini adalah salur darah, aorta. Kamu dah belajar pada tingkatan 2, maksudnya dia menghantarkan darah ke seluruh badan. Di cabang pertama ini, ada salur darah yang keluar. Okey, diulang. Ada salur darah yang keluar untuk menghantar darah beroksigen dan juga darah bermakanan ke sel-sel jantung. Nama salur darah ini adalah arteri, apa lupa nama ya. Arteri coronary ya, coronary. Cikgu lupa how to put coronary. Okey, arteri coronary yang menghantar darah yang beroksigen dan juga bermakanan ke jantung. Jadi bayangkan kalau ada plak ataupun sumbat yang berlaku pada arteri coronary.
Ada plak yang terbentuk sebab makan banyak lemak, jadi dia sumbat pada arteri koronari. Siapa yang nak jawab? Kalau betul dah sumbat, apa akan terjadi? Siapa nak jawab? Sharifah Imanina ada, Sharifah. Sharifah Imanina? Benda ni tengah rakam tau. Jadi benda ini nanti kita tengok balik, siapa yang tak jawab itu kita fahamlah maksudnya dia tak jawab, maksudnya dia mungkin dia tengah tidur ataupun tak dengar apa soalan cikgu. Ihan, rasanya kalau arteri koronari dah sumbat disebabkan makan lemak yang banyak untuk jangka masa yang tinggi ataupun panjang. Jadi apa akan terjadi? Ihan? Apa? Ataupun cikgu tanya, kalau arteri koronari yang menghantar darah beroksigen dan makanan ke jantung sumbat. Jadi sumbat sebab apa? Makan lemak yang banyak dan juga kolesterol yang banyak. Jadi apa akan terjadi? Apa akan terjadi? 心脏阻塞。 Singtang tu saya kira名字. Saya nak nama dalam bahasa Melayu mah. Kalau you nak jawab bahasa Cina, tak boleh lah kan. Jadi apa nama dia penyakit itu? Sakit jantung. Penyakit sakit jantung. Good boy. Jadi di sini dah nampak kenapa kita akan sakit jantung. Sebab sel-sel jantung tidak mendapat darah yang beroksigen dan juga makanan yang cukup sebab dia sumbat. Jadi cikgu, kamu nak bagi tahu kita arteriosklerosis. Sekali lagi, apakah nama penyakit salur darah sumbat ini? Ya, penyakit yang sumbat ini kita panggil arteriosklerosis. Kalau cikgu pun boleh eja, kamu semua boleh eja. Jadi, kalau dia sumbat, boleh membawa kepada sakit jantung. Selain daripada tekanan darah tinggi. Itu pasal tekanan darah tinggi itu petanda. Petanda untuk sakit jantung. Kita tak tahu dia akan sumbat ke tidak nanti arteri koronari. Kalau dah sumbat, kita akan dapat sakit jantung. Dan bayangkan juga kalau dia sumbat pada salur darah di dalam otak. Kalau dia sumbat pada salur darah di dalam otak, apa akan berlaku? Bayangkan, cikgu nak lukis juga di sini supaya anda boleh nampak keseriusan. Kalau ini adalah otak kamu, tengok dari atas. Ini bukan peparu lah. Otak tengok dari sebelah atas. Otak kamu ada kiri dan kanan. Cikgu pun tulis dulu, takut nanti kamu salah faham. Ingat ini adalah peparu. Tapi ini semua otak, tengok dari atas. Bayangkan sekarang, otak ada salur darah. Murid-murid, betul kan? Di otak ada salur darah. Dan bayangkan, kalau salur darah di otak itu sumbat, dia sumbat. Contoh kat sini dia sumbat. Ada plak sumbat. Dan kamu pergi main contohnya sukan yang lasak seperti badminton, lompat, smash. Tiba-tiba salur darah itu pecah. Cikgu, salur darah boleh pecah ke? Ya, salur darah pecah sebab tekanan darah yang teramat tinggi. Dia dah sumbat. Lepas itu kamu pergi buat sukan yang lasak, dia letup, puk, pecah. Apa akan berlaku? Murid-murid, apa akan berlaku? Apakah nama yang penyakit yang akan berlaku ini? Siapa nak cuba? Cikgu sebut nama jugalah, Nur Alia. Nur Alia dan Dain Fitri. Siapa nak jawab? Dua-dua pun boleh jawab. Bukan ya, cikgu cakap kalau dia bukan pendarahan otak, ya, Nur Alia, terbaik. Itu adalah stroke. Pendarahan otak sebenarnya pun terima. Tapi nama istilah khas itu panggil stroke. Jadi anda perlu faham. Benda ini semua cikgu balik kepada nota anda sekarang. Ya, semua berkait dengan orang obesity khususnya sebab kenapa dia jadi berat badan lebih? Dia mungkin makan lebih lemak untuk jangka masa yang panjang. Jadi murid-murid, kalau anda tengok pada skrin anda, mana dia pergi dah ya? Sorry. Dia terlompat ke depan semula. Sekejap ya. Jadi
Apabila anda tengok balik kepada penerangan dia, dia punca kepada pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Khususnya arteri, salur darah, dinding arteri. Lumen arteri menjadi sempit. Cikgu ulang, lumen menjadi sempit. Cikgu, apa itu lumen? Kalau anda tanya, ya. Lumen itu rujuk kepada salur darah bahagian dalam ini. Sini. Diameter yang dalam ni. Ini panggil lumen. Jadi cikgu, yang kat luar itu, yang tebal itu ialah apa? Cikgu guna warna lain. Ini panggil dinding arteri. Dinding salur darah. Dinding salur darah. Dinding arteri. Dalam itu kita panggil lumen. Lumen menjadi sempit. Menyebabkan tekanan darah tinggi, meningkatkan risiko untuk penyakit jantung dan stroke. Soalan yang kerap sangat ditanya dan cikgu dah malas lah kalau kamu masih kata cikgu saya tak tahu. Muka surat 54. Okey. Jadi apa itu tekanan darah tinggi pula? Cikgu, saya tahu tekanan darah tinggi tadi cikgu cakap sebab makan lemak ataupun makan kolesterol tinggi. Jadi salur darah, lumen salur darah arteri itu menjadi sumbat, sempit. Oh, itu satu faktor. Untuk kaum yang Cina, murid Cina khususnya, mesti anda tak lari daripada dengan orang kata, kalau kamu ada tekanan darah tinggi, jangan makan sup. Jangan makan ataupun minum sup. Sup ayam ke ataupun sup daging yang banyak. Kenapa cikgu? Tadi kamu kata sumbat sebab lemak. Sup mana ada lemak? Sup mah. Sebab tekanan darah tinggi juga boleh disebabkan mengambil makanan tinggi dengan garam untuk jangka masa yang panjang. Okey, tekanan darah tinggi bukan saja disebabkan oleh salur darah yang sumbat ya. Dia juga boleh disebabkan dalam darah kamu mempunyai garam yang tinggi. Jadi dia pun boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Aku nak ulang tekanan darah tinggi tidak semestinya salur darah sumbat ya. Dia boleh disebabkan juga darah kamu mempunyai garam yang tinggi. Jadi apa lagi yang cikgu saya nak tahu? Antara dia adalah anorexia nervosa. Anorexia nervosa. Dia merupakan satu masalah kesihatan mental. Anorexia nervosa. Rujuk kepada individu yang tak nak makan. Enggan makan kerana terlalu risau akan kenaikan berat badan. Okey? Ini biasanya berlaku pada orang yang kerja di bidang model, pemodelan. Okey, dia sentiasa fikir kalau dia jadi naik berat badan nanti orang tak nak cari dia kerja dah. Okey? Dia menghadapi masalah kesihatan seperti malnutrisi dan boleh membawa maut. Itu adalah kesan kepada dia. Manakala yang terakhir untuk muka surat 54 ialah diabetes mellitus. Diabetes mellitus. Okey, diabetes mellitus ialah penyakit kencing manis. Cikgu, jadi saya perlu tulis nama ini ke? Diabetes mellitus. Ya. Okey, tak ada lagi kamu kata penyakit kencing manis, penyakit kencing manis. Kalau betul-betul berusaha, anda boleh ingat je diabetes. Diabetes mellitus. Mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula, ia boleh menjejaskan penglihatan. Itu pasal simptom orang diabetes bukannya potong kaki. Potong kaki itu dah sangat serius dah. Kalau untuk macam kita, macam mana kita nak tahu kita ada diabetes? Mula-mula mungkin kamu kata, cikgu, saya pernah dengar orang kata, oh orang itu kencing, nanti semut akan datang. Yalah, siapa nak pergi tengok kencing orang? Tidak. Untuk kita, kalau biasa orang yang sihat tiba-tiba ada diabetes, mungkin sentiasa makan benda yang manis. Simptom yang paling penting adalah penglihatan anda akan mula terjejas. Maksudnya, kamu tiba-tiba rasa kamu tak boleh nak nampak benda. Maksudnya, kabur. Okay, kabur. Itu adalah simptom pertama. Okay, lepas tu kalau menjadi serius, luka akan lambat sembuh. Itu dah mula serius. Maksudnya kalau kamu luka, okay, darah itu susah nak beku pun dia juga. Dia ada banyak penyakit. Tapi kamu akan tengok kenapa saya punya luka ambil masa panjang. 2 minggu pun belum sembuh. Orang lain 3-4 hari dah siap. Maksudnya dah beku, dah tutup luka. Okay. Penyakit kencing manis ataupun diabetes juga boleh membawa kepada kesihatan ginjal, sensuaisi dan juga sistem saraf maksudnya badan kamu akan jadi lemah.
Okey, harap anda semua faham ya. Benda ini memerlukan anda mengaitkan dari bab yang bukan bab, daripada minggu lepas mencarikan cara pemakanan yang betul ya, khususnya melibatkan nilai kalori harian. Artinya bukan nilai kalori harian lah. Maksudnya kalori yang diperlukan oleh badan kamu melalui nilai kalori makanan yang kamu makan tiap-tiap hari. Jadi murid-murid, tengok pada muka surat 55. Corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Jadi ini pun antara soalan yang bakal ditanya. Kenapa Malaysia mempunyai komposisi obesity, komposisi rakyat Malaysia yang obesity tinggi berapa peratus kita cari online dah dekat separuh dah ini benda yang serius. Jadi kamu perlu tahu, jadi di manakah sebab dia daripada cikgu saya dah jaga makan tapi kenapa saya masih lagi boleh jadi gemuk? Itu adalah dia. Itu adalah soalan yang kita tanya. Antara dia adalah disebabkan corak pemakanan yang salah. Antaranya pada waktu dan pada jenis makanan yang kita pilih selalu. Khususnya kalau anda jenis yang suka makan benda goreng, memang tak lari, kamu memang akan gemuk. Cikgu, saya makan sikit je, tapi kenapa saya tetap gemuk? Sebab goreng itu lemak. Siapa yang suka makan manisan ataupun kek pun sama. Kek itu lemak, krim dan juga gula yang tinggi. Jadi benda ini anda perlu tahu. Cikgu, jadi macam mana dengan waktu makan pula? Kalau kita tengok, Malaysia ada banyak restoran 24 jam. Di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, khususnya restoran makan segera yang beroperasi sepanjang masa. Jadi, kalau dia 24 jam, bayangkan kamu makan lepas pukul 11 malam. Untuk Cina kita panggil makan siu ye, ataupun kalau untuk Melayu kita makan minum malam. Minum malam. Siap lagi makan supper lah, makan sampai pukul 12, pukul 1 pagi. Jadi badan itu ketika tengah nak rehat, kamu bagi banyak makanan dan juga kalori, tenaga yang berlebihan. Jadi situlah berat badan kamu akan naik dan memberikan kesan buruk dan penyakit-penyakit yang kamu tak nampak. Jadi gambar raja yang diberikan pada muka surat 55 ini anda boleh baca sendiri dan cikgu nak kamu highlight sekarang adalah highlight untuk makanan segera seperti yang kamu sentiasa kata McD ke KFC ke, kenapa mereka tak bagus? Highlight gula berlebihan. Tengok gambar raja pada muka surat 55 itu gambar raja 2.6, kesan makanan segera dan makanan rapuh, gula berlebihan. Highlight juga yang point yang dalam kotak yang kanan itu, ketiadaan kandungan berkhasiat. Highlight juga kafein. Kafein adalah bahan kimia yang membuatkan kita rasa sangat-sangat bersemangat. Kalau kita makan kopi, kita jarang nak tidur sebab ada kafein lah. Highlight juga garam berlebihan pada kotak yang ketiga sebelah kanan dan juga highlight pewarna dan juga pemanis tiruan pada sebelah kiri kotak yang kedua. Semua benda ini kamu perlu tahu kesan kepada pengambilan benda-benda macam ni dalam makanan segera dan makanan rapuh. Ini yang menjadikan kita tak sihat dan juga pada masa yang sama menjadi kita obes. Jadi siapa ada soalan? Murid-murid sekalian, siapa ada soalan? Cikgu nak tanya juga seorang dua. Sukwan, okey ke tak Sukwan? Boleh faham ke tak? Muhammad Iman, okey ke tak? Muhammad Iman. Okey cikgu, okey. Okey, kenapa dah jarang tanya soalan Hari tu agak banyak soalan tanya kan? Okey je cikgu tahu. Cikgu boleh terima tahu. Jangan diam je kalau ada soalannya. Sukwan? Kafein berlebihan ada masalah tak? Ya. Untuk mereka yang sentiasa minum kopi ataupun makan benda-benda mengandung kafein tinggi seperti macam minuman Coke, Coca-Cola dan juga beberapa makanan juga mengandungi kafein, kamu akan berada di satu keadaan di mana
kalau kamu tak makan makanan tersebut, kamu akan mula sakit kepala. Gejala sakit kepala yang kita panggil caffeine withdrawal effect. Caffeine withdrawal effect maksudnya kalau kurang kafein, badan kamu akan mula rasa kurang selesa, macam ketagihan dadah. Haris, faham ke tak? Haris Mukris. Ya. Cuba kamu hari ni tak minum. Tengok ada ke tak kamu rasa tak selesa. Hari ini dan besok. Kamu akan mula rasa mula dengan pening kepala biasanya. Pening dan kurang selesa. Jangan ha sebab benda ini akan jadi serius kalau kamu tak jaga. Minum dalam kuantiti yang terkawal. Itu adalah yang paling bagus. Setiap orang kuantiti terkawal berbeza. Ada orang boleh minum 3 gelas, 3 cawan satu hari. Ada orang minum 1 cawan pun dah tak tahan. Jadi bergantung sepenuhnya. Okey, bergantung sepenuhnya pada individu. Okey, soalan? Tak ada ya? Cikgu sambung sekarang kepada keperluan nutrien untuk tumbuhan, muka surat 57. Okey? Boleh ya? Murid-murid yang saya hormati, boleh ya? Kai boleh kai? Engkai ada? Boleh. Boleh ya? Lepas tu Lau Jiyong, boleh ya Lau Jiyong? Boleh ya? Okey, kita sambung Jadi apa lagi yang kita perlu tahu? Rupa-rupanya bukan manusia dan binatang yang perlukan nutrien. Itu apa tu? Tujuannya ada bahagian ini. Tumbuh-tumbuhan pun perlukan nutrien. Cikgu, apa kaitan tumbuh-tumbuhan dengan kita? Okey, jadi kalau kamu tanya soalan itu, cikgu agak kecewa lah. Tanya diri sendiri, anda makan ayam, daging ayam lah khususnya. Ayam makan apa? Ayam makan tumbuh-tumbuhan contoh. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh secara sihat, adakah tak kita ada ayam yang besar, ayam yang sihat, ayam yang berisi banyak? Tak ada. Jadi tanggungjawab kita juga perlu memastikan tumbuh-tumbuhan mendapat nutrien yang cukup supaya mereka tumbuh dengan bagus untuk kita juga memberi makan kepada haiwan-haiwan peliharaan. Okey? Jadi apa yang kamu perlu tahu sekarang adalah nutrien boleh dikelaskan kepada 2 kumpulan, iaitu makronutrien dan juga mikronutrien. Jadi dalam makronutrien, kalau anda tengok muka surat 57, makronutrien rujuk kepada nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. Manakala mikro, kecil, maksudnya nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang sedikit. Aku nak kamu highlight apakah makronutrien utama. Yang utama untuk tumbuh-tumbuhan. Highlightkan nitrogen, highlightkan magnesium khususnya, dan highlightkan karbon. Manakala mikronutrien, kalau anda rasanya tidak berat, hafalkan semualah. Kalau tidak, highlightkan zinc, highlightkan ferrum. Tapi yang bolehnya semua. Cikgu, kenapa kamu suruh saya highlight nitrogen? Nitrogen diperlukan untuk apa? Kalau anda telah belajar di tingkatan 2 mengenai kelas makanan, kita tahu bahawa nitrogen diperlukan. Nitrogen ialah unsur yang diperlukan untuk membuat protein dan juga DNA ataupun asid nukleik. Okey, maksud dia kalau tak ada nitrogen, tumbuh-tumbuhan tak boleh nak tumbuh, tak boleh nak hidup sebab bayangkan dia perlukan nitrogen untuk buat protein, untuk buat DNA. Cikgu, apa itu DNA? Kalau anda lupa, DNA boleh sebenarnya dicari di dalam nukleus, kromosom di nukleus sel. Maksud dia sekarang, DNA itu perlukan nitrogen untuk membuat ataupun untuk mengekalkan bentuk dia. Okey, kalau kita sekarang tanpa nitrogen di dalam tumbuh-tumbuhan, maksudnya tumbuh-tumbuhan itu tak boleh nak hidup lah sebab sel-sel dia akan jadi tak sihat. Maksudnya nukleus dia
DNA dia akan jadi macam tak lengkap. Jadi itu yang pasal kamu kalau ingat apakah unsur-unsur yang boleh jumpa di dalam karbohidrat, protein dan juga lipid. Ingat semula, protein ada nitrogen, DNA, deoxyribonucleic acid ada nitrogen juga. Manakala magnesium yang kedua je aku minta kamu bulat, itulah untuk membuat klorofil. Klorofil, ya, pigmen yang membuatkan daun hijau, klorofil. Maksudnya kalau tanpa magnesium, daun akan nampak kuning. Daun akan nampak kuning sebab klorofil, kekurangan klorofil. Kalau kurang klorofil, maksudnya pokok itu tak boleh buat fotosintesis dan seterusnya. Karbon lagi lah penting. Semua benda ada karbon. Karbohidrat ada karbon, protein ada karbon, DNA ada karbon, lemak ada karbon. Kalau tanpa karbon memang semua tak jadi. Jadi yang lain itu kalau boleh ambil masa untuk hafal. Untuk kuantiti yang sikit itu pun kalau boleh ambilkan masa untuk hafal. Memang pernah keluar dalam soalan objektif. Struktur pun pernah ditanya. Nyatakan beberapa ataupun 2 contoh makronutrien. Maksudnya nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini ada tengok buku surat yang ke 58 ya murid-murid. Cikgu dah cakap ya. Nitrogen untuk sintesis protein, okey, dan asid nukleik DNA dah cakap dah. Okey. Magnesium untuk klorofil. Karbon untuk hampir semua benda perlukan karbon ya. Mana karbon? Oh dia tak. Karbon membinakan gula dan kanji semasa fotosintesis. Okey. Sulfur untuk protein. Jadi kalau ada masa untuk hafalkan benda ini, manakala untuk yang tadi cikgu minta kamu bulatkan yang zinc dan juga ferrum sebagai mikronutrien tumbuh-tumbuhan. Okey. Dia membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda dan zinc pula membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil. Tapi dia tak boleh banyak. Kalau banyak, tumbuh-tumbuhan itu akan mati. Cikgu, jadi macam mana kita nak buktikan dia perlukan unsur ini? Saya tak yakin. Jadi di sini muka surat 59. Muka surat 59 adalah gambar raja yang anda perlu faham. Okey, kalau untuk tumbuhan yang sihat, tengok dalam muka surat ini ya, 59. Untuk tumbuhan yang sihat, yang ada bunga, yang ada buah ini. Okey, semua okey, batang pokok pun kuat, daun berwarna hijau, daun di bahagian bawah besar dan juga penghasilan bunga dan juga buah yang normal. Tetapi kalau kita kekurangan nitrogen, dia bagi gambar raja dah, jadi serius memahamikan bahagian untuk nutrisi tumbuhan ya. Jangan kata cikgu tak pernah mengajar, saya tahu manusia atau binatang atau haiwan cukup. Tidak. Kita perlu tahu juga untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan kurang nitrogen, kamu akan nampak daun dia berwarna kuning. Daun berwarna kuning. Okey. Daun pun lebih kecil dan mudah gugur. Okey. Penghasilan bunga dan juga buah terbantul. Buah sepatutnya ada 2, dia tinggal 1 saja. Tengok gambar raja ini. Bunga pun tinggal 1, dia akan kurang. Manakala untuk tumbuhan yang kekurangan fosforus dan kalium pula jarang tanya, tapi perlu tahu. Okey. Dia memang kalau untuk objektif nak tanya, objektif lah. Dia akan nampak daun berwarna ungu, pertumbuhan akar yang merosot. Manakala kalium kekurangan pula, daun dengan tisu mati di tepi daun. Itu yang kita biasa nampak pada pokok yang kekurangan kalium. Okey. Jadi murid-murid sekalian, anda perlu tahu jadi kalau kita nak juga tengok muka surat pada muka surat 61 ini ada latihannya. Cikgu nanti cikgu sudah buat dalam Google Classroom. Murid-murid boleh tengok pada screen ya. Tengok pada screen sekarang. Cikgu dah bagi kamu quiz
3.1, 3.2, 3.3 ya, iaitu latihan formatif yang patut ada dalam buku teks ya. Jadi harap semua nanti boleh jawab. Cikgu juga perlu minta izin untuk sambung kepada satu bahagian yang paling penting sebenarnya dalam bab 2 ini, iaitu kitar nitrogen. Murid-murid, sampai di sini siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Melvin kau okey, Melvin. Melvin kau ada soalan tak? Melvin. Anson Yao? Kenapa masuk lewat Anson? Okey ke tak Anson? Anson faham ke tak? Anson boleh faham ke tak? Avinesh? Faham, faham. Faham ya? Jadi cikgu sambung sekarang ya. Jadi untuk kitar nitrogen, cikgu sekarang nak minta semua bagi fokus ya. Ini soalan yang memang kerap ditanya, bukan saja untuk objektif lah. Kalau kita nak tanya untuk kertas 2 sebenarnya sangat-sangat solid, boleh masuk ke dalam esei. Mungkin kamu akan mula tanya, cikgu, serius kenapa saya nak belajar kitar nitrogen? Tak ada kaitan pun dengan saya. Okey, saya faham. Saya faham sangat. Jadi kenapa kita nak belajar kitar nitrogen? Cikgu akan guna cara cikgu untuk terangkan kitar nitrogen ya. Jadi sila berikan fokus sekarang. Kita dalam 10 minit saja. Pertama, okey, cikgu dah sebut dari tadi. Nitrogen kalau anda dah belajar ketika tingkatan 2. Kalau kamu dah belajar ketika di tingkatan 2, okey, nutrisi ya. Nitrogen kalau kita belajar dan kita ingat, nitrogen ini adalah unsur yang penting untuk membuat protein dan juga asid nukleik. Asid nukleik ataupun DNA. Okey. Jadi cikgu, saya masih tak nampak kenapa dia penting. Kamu letaklah diri manusia sebagai pusat. Andai kata kita letak diri kita sebagai pusat. Murid-murid ya, kita letakkan diri sebagai pusat kepada segala pemahaman. Bagus. Jadi manusia. Kita perlukan nitrogen. Murid-murid, kita perlukan nitrogen. Realiti dia di atmosfera. Di atmosfera ada banyak gas nitrogen. Realiti. Kalau kita tiap-tiap hari bernafas, dalam 60 lebih peratus daripada udara yang kita sedut ke dalam paru-paru ada nitrogen. Tapi kita tak boleh sedut dan guna. Tak boleh. Okey? Sebab nitrogen itu memang tak boleh digunakan secara kimia ataupun oleh badan kita untuk membina protein dan juga asid nukleik, DNA. Cikgu dah cakap ya. Nitrogen penting untuk buat DNA. Kalau anda masih tak faham apa itu pentingnya DNA, anda perlu fikirkan semula bentuk sel. Kalau ini sel, kita ada nukleus. DNA ini yang dijumpa di dalam nukleus. Maksudnya untuk satu sel yang sihat, nukleus dia perlu ada nitrogen yang cukup. Jadi kalau kita mempunyai nitrogen yang cukup, sel kita akan jadi tak sihat. Bayangkan setiap badan manusia dan juga haiwan terdiri daripada berbilion-bilion trilion sel. Jadi untuk kita punya sel jadi sihat, kita perlu nitrogen untuk membina DNA. Jadi di mananya kita ambilkan nitrogen sebenarnya? Di sini kalau kita tengok, cikgu nak minta izin dan harap yang budak atau murid-murid yang agama Hindu tak terasa lah. Jadi kalau untuk gambar aja biasa kita guna, ya. Jadi kita akan makan, contohnya lembu dimakan. Contohnya lembu lah, manusia makan lembu. Okey, haiwan dimakan.
oleh manusia. Kita makan untuk ambil protein daripada haiwan. Jadi kita pun mula tanya, dari mana sebenarnya haiwan mendapatkan protein tersebut? Jadi haiwan pun datang daripada, ambilkan protein tersebut daripada tumbuhan. Dimakan juga, dimakan. Tumbuh-tumbuhan dimakan oleh haiwan. Bayangkan lembu yang makan rumput. Cikgu ulang, lembu yang makan rumput. Kalau anda pernah tengok, saiz dia dari kecil menjadi begitu besar. Lagi besar daripada manusia dengan hanya meragut rumput sahaja. Ya, makan rumput sajalah. Jadi, maknanya datang sebenarnya protein-protein untuk menjadikan saiz lembu itu besar. Jawapan dah cakap, iaitu daripada rumput. Kamu perlu tahu sekarang, jadi rumput itu mana naik protein dari mana? Siapa nak jawab? Kai. Rasanya dia binakan protein dari mana? Ya? Yeah? Oh, tak ada kaitan dengan enzim. Tak ada kaitan. Sekarang yang kita nak sebut adalah protein rumput itu datang dari mana. Jadi kita dah tahu protein dibina melalui unsur nitrogen. Okey? Unsur nitrogen. Jadi macam mana dia nak dibina? Christina Kaisara ada? Kaisara ada? Kaisara? Ada ya? Jadi Jeko nak tanya sekali lagi, maknanya tumbuh-tumbuhan membina protein dia. Jadi mana datangnya nitrogen dia? Mana datangnya nitrogen dia? Di manakah tumbuh-tumbuhan memperolehi nitrogen untuk membuat protein yang akan diberikan kepada haiwan ketika dimakan oleh haiwan? Christina rasanya berjawab ke tak? Christina Kaisara. Christina? Tak ada ya? Tak, Christina tak boleh jawab ke? Wishwa? Tak, apa karbon dioksida kot. Tak boleh. Dia tak ada kaitan. Dia dah cakap nitrogen ialah unsur yang penting untuk binakan protein. Bayangkan lembu makan rumput, lembu boleh bertambah saiz menjadi begitu besar, lebih besar daripada manusia. Jadi tumbuh-tumbuhan, isu dia kita sekarang adalah membuat protein daripada nitrogen di mana? Daripada nitrogen di mana? Jadi kita pun mula tanya dah, cikgu nak gunakan pen biru untuk anda nampakkan isu dia sekarang. Cikgu, dia nitrogen dari atmosfera dah. Jawapan dia tak boleh. Tumbuh-tumbuhan pun tak boleh guna nitrogen dari atmosfera N2 untuk buat protein. Sama juga dengan haiwan, dia tak boleh ambil daripada udara dan buat protein yang diperlukan. Haiwan makan tumbuh-tumbuhan. Saya ulang macam lembu makan rumput untuk mendapat protein. Jadi rumput itu dapat protein dari mana? Jawapan dia perlu buat sendiri. Dia perlu buat sendiri. Tumbuh-tumbuhan perlu buat sendiri. Tetapi dia tak boleh ambil terus daripada atmosfera. Atmosfera nitrogen itu tak boleh diguna. Itu apa panggil nitrogen inorganik. Jadi macam mana dia nak buat? Dia akan gunakan pen merah sekarang. Jadi nitrogen di atmosfera akan melalui beberapa proses yang anda sekarang baru tahu. Nama dia panggil pengikatan nitrogen. Dia ulang, pengikatan nitrogen. Untuk membentuk ion nitrat. Untuk membentuk ion nitrat. Okey, cikgu ulang. Merah ini nama proses dia panggil pengikatan nitrogen. Pengikatan nitrogen. Membentuk ion nitrat, barulah tumbuhan boleh serap dan guna.
tumbuhan akan serap ion nitrat dan guna untuk membentuk protein. Untuk membentuk protein dan juga asid nukleik yang akan dimakan oleh haiwan seperti lembu, dan lembu akan dimakan oleh manusia untuk membentuk apa yang kamu nampak. Jeku, protein itu apa? Jeku, protein itu apa kan? Biasanya murid-murid akan tanya. Tengok badan kamu. Rambut ialah protein. Rambut ialah protein. Otot ialah protein. Jeku ulang, otot ialah protein. Maksud dia, kalau kamu nak ada otot yang besar, bicep, tricep, kalau pergi buat gym. Kalau anda pergi buat gym tanpa makan protein, maksudnya biasanya orang akan bagi protein serbuk protein, protein powder, ataupun ada orang kata, Cikgu, kenapa saya nampak ada orang buat gym tu asyik makan telur? Dia akan makan telur banyak, daging yang banyak. Siap blendkan mereka dah makan. Sebab mereka nak protein. Protein itu yang membuatkan otot mereka besar. Kalau tak ada, kamu train macam mana pun, otot itu dia tak akan jadi besar. Dia akan jadi kuat tapi dia tak akan jadi besar macam kamu tengok dalam cerita yang di TV. Macam Captain America. Captain America yang Marvel superheroes yang besar sangat. Atau macam Thor. Okey, otot yang besar memerlukan anda makan protein yang banyak. Jadi, tumbuh-tumbuhan menyerap ion nitrat untuk membentuk protein. Okey, itu salah satu cara dia, pengikatan nitrogen. Jadi, macam mana dia boleh ikatkan dia menjadi bentuk N2 menjadi NO3 negatif ataupun ion nitrat. Di sini ada dua perkara yang kamu perlu tahu. Pertama, melalui kilat. Maksudnya kilat lightning kilat dia akan lekatkan nitrogen dan oksigen menjadi ion nitrat. Dan kedua, melalui bakteria. Bakteria Nitrobacter. Bakteria Nitrobacter yang biasanya di pokok ke kacang. Tengok pada buku anda sekarang, murid-murid yang saya hormati. Tengok muka surat 63. Ya. Di akar pokok kekacang akan nampak macam jerawat. Macam jerawat, biji-biji pada dia punya akar. Di situlah kita akan jumpa bakteria tersebut untuk mengikatkan nitrogen di udara menjadi ion nitrat. Jadi jika ulang, proses untuk tukarkan secara terus nitrogen dari atmosfera menjadi ion nitrat. Nama proses itu adalah pengikatan nitrogen. Mengikat nitrogen. Okey? Dan cikgu akan sambungkan topik ini pada kelas seterusnya untuk melengkapkan konsep. Cikgu ulang konsep di mana tumbuh-tumbuhan mendapatkan nitrogen untuk membuat protein. Okey? Jadi nitrogen itu perlu berada dalam bentuk ion nitrat dari segi apa? Yang pertama cikgu dah cakap pengikatan nitrogen. Ada cara lain ke untuk nitrogen membentuk ion nitrat? Ada. Jadi kita akan sambung pada kelas seterusnya dan pada masa yang sama cikgu nak minta supaya murid-murid mengisikan kedatangan. Sabar ya. Jangan keluar dulu, sabar. Cikgu tahu kamu ada kelas yang seterusnya. Cikgu minta izin tunggu kejap. Stay ya, sekejap. Cikgu nak bagikan minta isikan kehadiran sekarang, murid-murid. Cikgu akan letak pada chat box sekarang untuk kehadiran. Nanti cikgu akan cikgu juga akan uploadkan ke YouTube, sekali letakkan link untuk Google Form ini kepada kawan-kawan yang tak hadir. Dan murid-murid yang saya hormati juga,
kalau anda tidak keberatan, anda boleh buatkan juga quiz yang ketiga pada Google Classroom ni. Google Classroom, quiz ketiga ni ada 3 latihan di sana. Okey, buat apa yang mampu 3.1, 3.2 dulu. Kalau 3.3 kita nitrogen pun reti, anda boleh jawab terus. Okey? Dan cikgu juga nak minta izin pada penghujung kelas ini supaya semua kalau boleh bukakan kamera. Cikgu nak ambilkan kedatangannya melalui screenshot. Okey? Minta izin. Jadi siapa ada soalan sebelum cikgu nak bukakan gambar ni? Baik, siapa ada soalan dalam 30 saat? Kencang, bolehkah kencang? Boleh faham tak kencang? Boleh. Boleh ya? Mia Kamila. Boleh? Mia Kamila boleh? Boleh cikgu. Boleh ya? Cikgu akan minta izin sekarang cikgu nak stop presenting sekarang. Minta izin semua bukakan kamera untuk cikgu ambilkan screenshot lah. Okey? Dalam kiraan 10 ya. Siapa yang rasa tak nak tunjuk muka pun tak apa. Tunjuk buku teks pada kamera pun boleh je. Buku teks pun boleh. Janganlah bagi saya benda kosong kat situ ataupun tengok kipas. Okey? Minta tolong semua supaya buka kamera. Minta tolong ya. Okey. Dalam kiraannya 3 2 okey, 1. Okey, terima kasih semua. Itu je cikgu minta. Thank you. Okey, minta kawan-kawan yang terdatang nanti tontonkan YouTube yang link cikgu bagi itu dan jangan lupa isikan kedatangan. Kedatangan itu yang akan tentukan markah PBD anda ya. Sila bagi tahu kawan-kawan semua ya. Jangan nanti tak ada markah PBD dan cakap kamu datang ke kelas ya. Cikgu memang tak boleh nak buat apa-apa. Sebab itu yang cikgu akan tengok nanti. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Anson, tidur ke Anson?